Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya sama-sama sekali lagi kita dapat bertemu dan berhimpun untuk sama-sama kita menyambung majlis tazkirah dan muzakarah kita. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah membincangkan berhubung dengan tafsiran ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi kita sambung ayat yang seterusnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan cuba untuk membahaskan semua tafsiran surah Fatihah ini. Bulan lepas kita ambil satu ayat je. Jadi oleh kerana program kita ni sebulan sekali saja, kalau satu ayat sebulan kalau 7 ayat 7 bulan, setahun dapat 7, mungkin 5 6, setahun mungkin 12 kali, mungkin 12 ayat saja. Sedangkan banyak lagi ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hukum yang dipanggil ayatul ahkam ini yang perlu kita ketahui. Jadi insya-Allah sekadar kemampuan pada malam ini saya cuba untuk membahaskan ayat-ayat yang berbaki sampai habis. Dan insya-Allah bulan yang akan datang kita masuk kepada ayat lain pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kepada sekalian alam. Alhamdu di sini diterjemahkan oleh ulama-ulama tafsir ataupun dibahaskan dan dihuraikan oleh ulama-ulama tafsir, maknanya segala bentuk pujian. Yang kita sebut pada bulan lepas itu, yang pujian itu yang terbagi kepada 4 tu kan. Maknanya segala bentuk pujian itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa makhluk ni maknanya selain daripada Allah, ataupun disebut makhluk juga dengan istilah alam di dalam ilmu tauhidnya, ma siwallah, selain daripada Allah disebut alam ataupun disebut sebagai makhluk. Semua makhluk ini bukan sahaja tertentu kepada manusia, semua memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang layak menerima pujian. Makhluk-makhluk yang lain termasuklah kita manusia ni tak layak. Sebab apa kita tidak layak menerima pujian tersebut? Mungkin sesuatu kelebihan ataupun kebaikan yang ada kepada diri kita ataupun kepada diri seseorang menyebabkan dia dipuji. Seseorang ada beberapa kelebihan kepada dia, dia ni hebat ke, kuat ke, maka dia dipuji. Ataupun kita yang mungkin ada sedikit kelebihan yang Allah Ta'ala bagi di dalam berbagai-bagai sudut, kita juga tidak layak menerima pujian tersebut kerana kelebihan yang sedikit itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa malu bila ada di kalangan manusia orang puji kita, kita rasa kembang, rasa seronok, kita rasa malu. Sebab kelebihan yang sedikit itu Allah Ta'ala yang bagi. Baru-baru ni tuan-tuan, saya tengok dalam YouTube orang buat majlis besar-besaran meraihkan Dr. Yusuf Qardawi. Orang puji dia macam-macam pujian. Ulama-ulama dunia puji dia sebab anak murid dia ratus ribu dalam dunia ni, seluruh dunia mengaji dengan dia.
sama ada melalui YouTube ke, bertalaki semasa belajar di Mesir dulu, masa dia duduk di Qatar dulu, orang mengaji dengan dia, ratus ribu nak murid dia. Bila dia mendengar pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan terhadap dia, menangis-nangis dia dalam majlis, tuan-tuan. Saya sendiri tengok rasa sebab orang yang memang layak kita puji dengan kehebatan, ketokohan, kesabaran, dengan perjuangan dakwah dia yang memakan masa yang begitu panjang. Satu-satunya tokoh Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ni yang lama berdakwah, ulama antarabangsa ni, Yusuf Qaradawi. Tetapi bila orang puji dia, menangis-nangis dalam majlis sebab dia. Kita ni, saya sendiri dan sahabat-sahabat duduk dalam surau pada malam ni, kalau orang puji kita rasa kembang, rasa seronok, hati kita ada masalah, tuan-tuan. Hati kita kotor. Orang yang begitu hebat dipuji, dia rasa malu, dia rasa sedih. Jadi kita orang yang hina, yang lemah di sisi Allah Ta'ala, yang tidak ada kebaikan pun, kelebihan pun, kecuali kelebihan sedikit itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena rasa malu, sedih dengan pujian-pujian dan sanjungan-tersanjungan tersebut. Bahkan bagi orang tasawuf ini, orang yang banyak menjaga hati, orang kutuk lebih baik daripada orang puji sebenarnya. Orang kutuk kita tak rasa kembang, tak rasa bangga, tak rasa hebat, kita tak rasa seronok, kita dengar macam biasa je. Paling tinggi kita nak marah. Tapi kalau orang sanjung, kita puji, kita bahaya hati kita, tuan-tuan. Kita akan jadi rosak dengan sebab pujian. Sebab tu bila orang sebut, orang puji sesuatu perkara, mungkin lah kok ada sesuatu kebaikan tu kepada kita, kok ada, mungkin tak ada. Kita sebut Alhamdulillah, segala puji kembali kepada Allah. Yang sedikit kebaikan itu Allah Ta'ala yang bagi, kita tak ada apa. Tuan-tuan, kalau kita baca di dalam Suratul Mu'min dan juga di dalam Suratul Hajj, bagaimana Allah Ta'ala cerita asal usul kita ni macam mana, daripada air mani yang tak bernyawa, tak reti apa satu kita ni. Bila dilahirkan, Allah Ta'ala bagi sedikit kepandaian, sedikit kelebihan kepada kita. Kita seharusnya dan sewajibnya lah kita melahirkan kesyukuran terhadap pujian-pujian tersebut, kerana kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para ulama kata, ay kullu ya ibadi idza aradtum syukri wa sana'i alhamdulillah ushkuruni ala ihsani wa jamili ilaikum. Jadi ulama tafsir kata apa, tuan-tuan? Dia kata ayat alhamdulillah ini Allah Ta'ala nak ajar kita, sebutlah wahai hamba-hambaku, bila kamu nak bersyukur kepada aku dan kamu nak memuji aku, sebut alhamdulillah. Sebab kita ini bila suruh puji, kita tak tahu macam mana bentuk kalimah ayat yang kita nak sebut sebagai tanda kita puji, kita tak tahu. Macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk bertaubat ni macam mana? Bila Nabi Adam ni dikeluarkan daripada syurga kan, dia rasa dia bersalah. Bila Allah Ta'ala kata wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin, jangan kamu menghampiri pokok ini, Adam dengan Hawa. Kalau kamu hampiri juga, kamu termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Tiba-tiba syaitan mewas-waskan, memujuk, merayu, menggoda Nabi Adam dan Hawa ini, lalu termakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para ulama tafsir menyebut, apakah ibarat ayat ataupun kalimah Nabi Adam nak minta doa tu? Dia bukan tahu. Sebab manusia ni lahir-lahir di dalam keadaan kosong, dia tak kerti apa. Kita pun sama, mana-mana manusia pun sama. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila Nabi Adam tak tahu, dia ajar beberapa ilmu, beberapa kalimah, beberapa benda dalam dunia ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala ajar beberapa benda, beberapa ilmu kepada Nabi Adam. Ulama-ulama tafsir kata ajar maklumat-maklumat asas, iaitu periuk, sudu, pisau, piring, mangkuk dan sebagainya. Sebab itu merupakan benda keperluan kepada manusia untuk mereka meneruskan kehidupan atas dunia ni. Nak kena memasak, bila memasak ni nak kena ada barang nak memasak. Kalau melibatkan daging,
sayur-sayuran perlu dipotong, ajar. Ini pisau, sudu, senduk, pinggan dan sebagainya. Maknanya kita tak tahu apa. Lalu berhubung dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ulama Allah Taala ilhamkan kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ni ulama kata doa ni sejak Nabi Adam lagi berterusan kepada turun-temurun kepada setiap nabi. Kita pun hamba Allah Taala yang berdosa, yang banyak salah kepada Allah Taala ini, kena banyak mendoakan doa yang diajar, diilhamkan oleh Allah Taala ini. Ya Allah Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Zalim ini dia dua maksud. Pertamanya zalim kepada orang lain, buat naya kepada orang. Yang keduanya dipanggil zalim kepada diri kita sendiri. Apa maksud hadirin sekalian? Zalim kepada diri sendiri. Kalau zalim kepada orang, semua orang tahu kan? Ini zalim kepada diri sendiri. Bukan bermaksud semestinya zalim kepada diri sendiri itu ambil pisau hirih badan sendiri, minum racun. Tak. Sesuatu tindakan, perbuatan yang menyebabkan kita dihumban oleh Allah Ta'ala dalam neraka, maknanya kita telah buat zalim diri kita sendiri. Kita dibakar oleh Allah Ta'ala, diazab oleh Allah Ta'ala dalam neraka ni sebab salah kita atas dunia dulu. Tak taat kepada Allah Ta'ala, tak sembah Allah Ta'ala, tak beribadat kepada Allah Ta'ala. Lalu sebab kesalahan-kesalahan tersebutlah kita diazab dan disiksa oleh Allah Ta'ala dalam neraka, maka dianggap sebagai zalim diri sendiri. Jadi Allah Ta'ala ajar kita ini bukan sahaja manusia, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia perlu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu bukan sahaja Rabbul Ins, tetapi dia juga Rabbul Jinni wal Malaikati. Dia juga Tuhan kepada jin, kepada para malaikat. Wa Rabbus Samawati. Allah Ta'ala juga Tuhan kepada langit. Wal Aradin, dan juga Tuhan kepada bumi. Secara kesimpulan, Allah Ta'ala Tuhan kepada alam. Alam kita sebut tadi selain daripada Allah. Sebab itu di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala cerita, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu itu semua memuji Allah Ta'ala dan juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nak ceritanya, hebatnya, agungnya Allah Ta'ala ni, bukan sahaja makhluk yang dikenali, yang disebut sebagai manusia sahaja memuji Allah. Semua makhluk-makhluk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kebesaran dan kehebatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ar-Rahman. Yang keduanya Ar-Rahmanir Rahim, iaitu yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Yang ini sebahagian daripada tafsirannya dan juga huraiannya kita telah bahas di dalam Bismillah. Dia kata ayat allazi wasi'an rahmatuhu kulla syai' amma min fadlihi wa jami'u anami bima an'ama ala ibadihi. Jadi yang Maha Pengasih lagi Penyayang ini kerana luasnya rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan rahman di atas dunia. Sebab tu dalam kitab sebut, sekiranya dunia ini ada nilai, ada harga di sisi Allah Ta'ala, walaupun seberat sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum seteguk air pun. Di sini ulama kata bahawa dunia tak ada nilai di sisi Allah. Siapa yang dapat banyak belum tentu dia hebat. Dia dapat habuan, dapat bahagian banyak kan, belum tentu dia hebat. Ramai juga daripada kalangan manusia yang tak beriman kepada Allah Ta'ala atas dunia ni dapat habuan banyak, dapat rezeki banyak, jadi kaya raya. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran sebahagian manusia ni diminta atas dunia, dia dapat. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, sebahagian daripada manusia ni diminta senang di atas dunia, dan dia dapat. Bukan kata tak dapat, adilnya sifat Allah Ta'ala ni. Minta apa pun dia bagi, baik dia bagi, jahat dia bagi. Tapi esok, di akhirat esok kita terima lah.
Minta baik dapatlah pahala, ganjaran pahala. Minta jahat dia bagi juga, terima di akhirat besok. Hadirnya Allah Ta'ala, minta baik dia bagi, minta jahat dia bagi. Jadi kita orang beriman ni nak minta yang mana? Sudah tentu kebaikan. Jadi Allah Ta'ala kata di akhirat besok tidak ada bahagian, tidak ada pahala kalau dia minta bak dunia sahaja. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebaliknya kata Allah, sebaliknya kata Allah, ada di kalangan manusia ni, dunia pun dia minta, akhirat pun dia minta. Bukan sahaja dapat kesenangan, kebahagiaan, keselesaan dunia akhirat, dia tambah satu lagi. Bukan dia nak bahagia, selesa, senang atas dunia dan senang di akhirat, dia minta lagi tambah satu. Wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada neraka. Seseorang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka, confirm dia masuk syurga. Bukan jauh sahaja daripada neraka, tak masuk syurga, tak. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Allah Ta'ala kata barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, dia akan masuk syurga, dialah orang yang berjaya, kata Allah. Hatta dunia ni kita berjaya dari sudut pelajaran ke, pangkat, kedudukan, harta benda, jaya di sudut kedudukan di dalam masyarakat. Belum tentu tuan-tuan kita berjaya di akhirat besok. Atas dunia ni kita kena nilai balik apakah kejayaan-kejayaan yang kita perolehi. Banyak kan di sudut sukannya, anugerah ni. Akhirat esok kita belum tentu. Tapi orang beriman ni, yang akhirat tu menjadi matlamat kita, yang tu kena fikir hari tu. Selalu kena fikir tu. Apa kesudahan, apa penghujung kita di akhirat nanti. Atas dunia ni benda kecil ya. Yang tu yang kita kena selalu pahat di dalam pemikiran kita, kesudahan kita ni akhirat kita pergi ke mana. Sebab di sana ada dua tempat. Sama ada syurga ataupun neraka. Orang yang berakal, orang yang bijak, ulama-ulama tasawuf kata, orang yang sentiasa memikirkan nasib dia negeri akhirat. Tetapi sikit sangat daripada kalangan manusia ni yang duk fikir tentang akhirat. Dia banyak fikir dunia. Dunia ini di sudut bahasanya benda yang dekat, sesuatu kejayaan, sesuatu nikmat, sesuatu kebaikan yang mudah dicapai. Sebab tu orang fikir yang dekat. Adapun akhirat ni benda yang jauh-jauh, benda yang ujung-ujung tu. Hak jauh-jauh bukan orang fikir. Orang tak fikir. Sikit sangat daripada kalangan manusia yang fikir. Sedangkan yang itulah, alam itulah, akhirat itulah, maknanya suatu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya bagi kita manusia ini, khususnya orang beriman ini. Dia kena fikir dan kena insaf apa persiapan, apakah bekalan yang perlu kita bawa nak menuju ke sebuah alam, ke suatu negeri yang sangat jauh, di mana pemergian kita itu tidak akan sekali-kali kita pulang ke dunia. Sudah tentu memerlukan persiapan bekalan yang sangat banyak. Jadi Ar-Rahman di atas dunia dan juga Ar-Rahim di negeri akhirat, khususnya bagi orang yang beriman. Kalau kita baca di dalam surah apa dia? Di dalam surah Al-A'raf. Orang kafir ni salah satu daripada bentuk siksaan, tuan-tuan. Kalau kita baca dalam hadisnya, sebahagian daripada bentuk siksaan dalam neraka ini, Allah Ta'ala jadikan siksaan bentuk lapar, dahaga. Selain daripada kena azab tu kan, yang kita baca dalam Quran, baca dalam hadis, selain daripada bakar api neraka, selain daripada bakar kulit, kullama najidat juluduhum baldalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sebahagian jenis neraka siksa dia bakar kulit. Bakar habis kulit kita, Allah Ta'ala jadikan kulit yang kedua, bakar lagi. Jadi yang ketiga bakar, yang keempat bakar, kelima. Begitulah selama-lamanya, berdasarkan banyak mana dosa yang kita buat. Itu sebagai bentuk-bentuk siksaan. Ada yang diberi makan buah zakum yang disebut dalam Quran, satu buah yang berduri, makan hancur tekuk kita ni. Di dalam Bahrul Mazi yang dikarang oleh Tuan Syekh Idris Al-Marbawi, dia menyebut makan saja bukan halkum kita rosak, seluruh badan kita hancur bila makan buah zakum ini. Sebahagian daripada bentuk siksaan pula, minum darah nanah orang. Masya Allah tuan-tuan, minum air nanah orang, darah yang kotor. Dan sebahagian daripada bentuk siksaan-siksaan yang disediakan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti kepada penghuni neraka, lapar dahaga. Jadi dalam surah Al-A'raf minta an asqi alaina minal ma', bagilah sedikit air kepada kami, dahaga benar ni. Allah Ta'ala kata tak boleh.
innallaha harramahuma 'alal kafirin. Hari ini makanan minuman diharamkan kepada orang kafir. Tak boleh. Sebab di akhirat Ar-Rahim. Atas dunia kamu dapatlah dulu. Di akhirat ni khusus kepada orang beriman saja. Hamba-hambaku yang beriman, mereka layak menerima nikmat, kasih sayang, rahmat daripadaku. Yang ayat yang seterusnya, Maliki Yaumiddin, raja ataupun yang menguasai di hari pembalasan. Dia kata ayyi huwa subhanahu al-maliku lil jazai wal hisabi. Maksudnya ulama tafsir kata apa hadirin sekalian? Malik ini iaitu dia Allah Subhanahu wa taala raja bagi pembalasan dan juga hisab. Kan kalau raja-raja dalam dunia ni, kalau ada di kalangan rakyat dia buat salah, dia boleh hukum sebab dia pembesar sesebuah negara. Dia raja kan, dia memerintah. Dia memerintah sesebuah negeri, sebuah negara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alam ini, sama alam dunia ataupun alam akhirat. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita buat atas dunia ini dan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dilakukan di atas dunia ini semua akan dibalas balik. Bagi orang beriman sebenarnya dia seronok ada alam akhirat ni. Bagi orang yang beriman dan juga beramal dengan amalan yang soleh ini, mereka sangat seronok ada alam akhirat ni. Bukan suatu alam yang menakutkan. Dulu kita cerita alam kubur kan. Alam kubur ini tak semestinya suatu alam, suasana yang menggerunkan, yang menakutkan, yang menyusahkan manusia. Tak. Sebab kubur ini raudatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Lubang daripada lubang neraka. Itu kalau bagi orang yang kafir, tak beriman kepada Allah. Bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, duduk dalam kubur ni seronok. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebut, 6 salihan. Malaikat bagi tahu kepada orang yang baik ni, tidurlah kamu sebagaimana tidur orang-orang yang baik. Seronok duduk dalam kubur ini, walaupun lebih kurang 2 kaki buka, 6 kaki lebar, ikut berdasarkan kepada badan kita besar mana, tinggi mana. Takutnya duduk seorang-seorang dalam kubur. Ditanam pula, tak dibekalkan dengan makanan, minuman, lampu. Jadi kita rasa takut. Itu perasaan atas dunia. Sebenarnya kalau mati orang beriman ni tak ada takut. Dia lebih seronok lagi daripada kehidupan di atas dunia. Yang sebab tu doa yang kita baca di dalam sembahyang jenazah kan, wa badalhu daran khairan min darihi. Gantikanlah ya Allah rumah hak dalam kubur ni, rumah dalam kubur lebih baik daripada rumah atas dunia. Ahlan khairan min ahlihi. Keluarga lebih baik daripada keluarga atas dunia. Zaujan khairan min zaujihi. Maknanya isteri ataupun suami yang lebih baik daripada kehidupan di atas dunia. Atas dunia tu seronok dah. Kita ada keluarga, ada teman, sahabat handai. Kita rasa seronok. Macam sekarang ni kita seronok Ada kawan-kawan yang ramai. Boleh beramal mesra. Ada ahli keluarga yang bahagia, rasa seronok. Ya Allah, rasa macam tak nak mati-mati rasa. Saya rasa macam tu. Seronok hidup atas dunia. Padahalnya bila kita mati lagi seronok. Tapi sebab apa takut? Sebab iman kita, sebab dosa kita, sebab salah kita. Takut nak mati ni. Pergi ziarah orang mati kan, balik sedih. Tahanlah sehari dua. Lepas tu dia lara balik. Dia lalai balik. Sebab tu kena selalu pergi ziarah orang mati ni, bagi jadi hati khusyuk. Jadi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala ini dia membalas. Yang bersifat dengan Malik, balas apa yang kita buat. Yang keduanya wal hisab, dia timbang, dia hitung apa saja yang kita buat, sama ada baik ataupun buruk. Sekecil mana pun kebaikan dinilai, sekecil mana pun kejahatan juga dinilai. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan walaupun sebesar zarah dinilai, yarahu, dia akan nampak. Si pelaku perbuatan tersebut dia nampak. Maknanya kita lah, kalau kita buat baik kita nampak apa yang kita buat. Sebaliknya kita buat dosa, buat jahat, kita nampak juga. Dia tayang depan orang ramai tuan-tuan. Kita sendiri pun tak sanggup kita tengok dosa kita, salah kita. Ini semua seluruh manusia di padang mahsyar tak tengok apa yang kita buat atas dunia. Sebab tu kena selalu bertobat, supaya jangan kita bawa salah dan dosa kita sebelum kita mati. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Ta'ala kata dihapuskan. Allah Ta'ala boleh menghapuskan dosa kesalahan kita dan juga boleh menetapkan. Maka menetapkan di sini maknanya boleh kekalkan dosa yang kita buat.
Lalu ulama kata apa lagi? Al-mutasarrifi fi yaumiddin tasarrufil maliki fil mulkihi. Maknanya berkuasa mengurus akhirat ini sebagaimana raja atas dunia. Dia boleh mentadbir mengurus, tetapi bukanlah sama 100%. Maknanya di sudut ibarat saja, nak ceritanya agungnya, hebatnya Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni dengan raja mukhalafah. Cuma nak cerita di sudut apa dia? Di sudut kekuasaannya, kalau contohnya nak bagi mudah faham, raja ni dia berkuasa atas dunia, dia boleh mengenakan sebarang tindakan kepada orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Allah Ta'ala berkuasa di negara akhirat, dia boleh mengenakan sebarang tindakan kepada manusia yang merupakan makhluk dan hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari yang tidak menguasai ataupun memiliki oleh seseorang akan diri dia. Diri sendiri pun tak boleh kita nak uruskan, nak tentukan. Atas dunia ni mungkin boleh. Bila kita sakit demam, kita makan ubat, pergi hospital, farmasi dan sebagainya. Di akhirat besok, diri sendiri pun tak boleh nak urus, tak boleh nak bebas. Tak boleh buat apa. Semua serah kepada Allah Ta'ala. Tak boleh buat apa. Atas dunia ni boleh tak juga bergerak. Itu pun izin Allah Ta'ala izin. Di akhirat besok tak ada. Diri sendiri pun dia tak boleh kuasai. Semua dikuasai oleh Allah Ta'ala, dipantau oleh Allah Ta'ala. Nak lari daripada siksaan dan juga hisab, daripada bertemu dengan Allah Ta'ala, sekali-kali tidak mungkin. Wa ilaina turja'un, kepada kami pasti kamu dikembalikan. Jadi tuan-tuan, dalam Quran ni Allah Ta'ala kata turja'un ni dipanggil majhul. Allah Ta'ala tak kata kepada kami tarji'una. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, tak belajar pun tak apa, kita malam ni kita belajar sikit. Maknanya tarji'una, kamu akan pergi sendiri bertemu dengan Allah Ta'ala. Manusia tak akan bertemu dengan Allah Ta'ala, dia takut. Sebab itu Allah Ta'ala kata wa ilaina turja'un, kepada kami kamu dipaksa kembali. Mesti kena berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nak lari ke, nak mengelak ke, tak boleh. Semua kita ni pasti kena bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dengan majhul. Maknanya dikembalikan, maknanya dipaksa, diheret untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Walaupun manusia semua kita ni takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan paksa juga bertemu dengan dia. Untuk apa? Untuk dihisap segala amalan kita. Wal amru yauma idzin lillah, urusan pada hari itu terserah kepada Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, maknanya semua manusia tak boleh nak urus diri dia sendiri. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a fala yuqbalu minhu syafa'atun wa la yu'khadhu minhu 'adlun wa la hum yunsarun. Manusia tak boleh nak urus, nak bebaskan diri dia, wala hum yunsarun. Siapa-siapa pun tak boleh nak tolong mereka, melainkan ibadat dan amalan mereka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka akan engkau, yakni kepada engkau. Iyyaka akan engkau ataupun kepada engkau, na'budu kami sentiasa sembah. Tengok di sini tuan-tuan dipanggil fi'il mudhari', sentiasa, sekarang dan akan datang. Kita sembah Allah Ta'ala ni bukan boleh berkala. Semayang, rasa rajin semayang. Rasa nak pergi surau, pergi masjid, rasa rajin, rasa semangat, baru pergi. Tak, selalu sembah Allah Ta'ala ni nak budu, sentiasa, istimrah, berterusan. Sampai bila? Sampai ke mati. Sampai mati kena sembah Allah Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga datangkan keyakinan. Keyakinan di situ ulama tafsir kata hatta ya'tiyakal mautu, sehingga datang kepada engkau oleh kematian. Setengah orang dia faham sehingga yakin. Sembah Allah Ta'ala sehingga yakin. Maknanya dah yakin tak payah sembah. Bukan lagu tu. Bukan faham lagu tu. Semua ulama tafsir tak ada hurai macam tu. Semua menghuraikan hatta ya'tiyakal yaqinu, sehingga datang keyakinan, iaitu datangnya kematian. Maknanya mati tak payah sembah. Selagi mana hidup atas dunia, tetap kita kena mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kerana memang tujuan Allah Ta'ala jadi kita pun untuk mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Bukan sahaja kita sembah melalui ibadat-ibadat, ketundukan pengabdian diri kepada Allah,
wa iyyaka nasta'inu. Kepada engkau juga wahai Allah kami sentiasa minta pertolongan. Nak kena doa selalu kepada Allah. Banyak minta. Kita hidup atas manusia di atas dunia ni tak boleh larilah daripada ujian-ujian, halangan-halangan, musibah-musibah. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan uji kamu dengan sesuatu perkara. Isim nakirah. Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala kata kamu pasti diuji dengan apa-apa bentuk ujian. Allah Ta'ala kata macam-macam. Semua kita, saya dan tuan-tuan semua pernah kena ujian. Sakit, demam, kematian, saudara mara, musibah macam-macam. Semua kena. Allah Ta'ala sebut. Bila kita ingat Quran, ujian-ujian yang kita lalui, baru terubat hati kita. Masuk pula dengan qada dan qadar Allah. Apa yang Allah tetapkan, musibah ke kebaikan ke, itu semua dah takdir di Lauh Mahfuz. Sebelum kita lahir atas dunia lagi, Allah Ta'ala dah takdir. Hari ni kita dapat nikmat, dapat sesuatu kebaikan. Hari lain pula mungkin dapat musibah, bencana, malapetaka. Kita kembali kepada qada dan takdir Allah. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala kata apa? Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati. Kami uji mereka itu manusia dengan kebaikan, kesenangan, sihat tubuh badan, panjang umur. Satu ujian. Bukan saja-saja Allah Ta'ala bagi, nak tengok syukur tak syukur dengan ujian. Dengan ujian yang berbentuk nikmat. Dengan ujian yang berbentuk nikmat itu kita bersyukur tak bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur nikmat aku, kata Allah, aku tambah lagi rezeki yang kita nikmati, yang kita kecapi. Kita bersyukur, sebut alhamdulillah. Dan di antara ciri ataupun sifat orang bersyukur kepada Allah Ta'ala ni, dia meningkatkan amal ibadat. Bukan saja sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dengan nikmat yang dikecapi, dengan nikmat yang dia nikmati, ditingkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa. Bersempena dengan satu hadis kan yang kita selalu baca tu, Aisyah radhiyallahu anha bila tengok Nabi ni sembahyang lama sangat. Kan Nabi sembahyang malam ni, kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Sahabat tanya, wahai Aisyah, macam mana Rasulullah ni sembahyang malam hari? Dia kata apa? Dia kata, yusalli arba'an wa la tas'alni an husnihinna wa tulihinna. Dia sembahyang ni 4 rakaat, maknanya 2-2 4. Lepas tu dia sembahyang lagi 2-2 4 8. Jangan tanyalah dia sembahyang ni macam mana cantiknya. Cantik sungguh cara takbir Rasulullah, rakaat Rasulullah, iktidal, sujud. Hadirin sekalian, kalau kita nak pastikan bagaimana cara sembahyang yang paling baik, cara yang paling sembahyang yang paling sempurna, tidak lain dan tidak bukan, mestilah kita kena belajar hadis-hadis Nabi bab sembahyang. Macam mana Nabi masuk sembahyang? Kan Nabi ini menjadi contoh kepada kita dalam semua perkara, khususnya dalam ibadat, dalam bab amalan. Ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji itu ibadat. Ibadat ni nak bagi jadi kemah, sempurna, jadi okey, jadi baik, ibadat yang berkualiti, tidak dapat tidak, mesti kita ikut ibadat cara Nabi. Macam dalam hadis kita, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Hadirin sekalian, tak dapat tidaklah kita mengkaji hadis-hadis Nabi tentang Rasulullah ni sembahyang macam mana. Bermula dia duduk atas tikar sembahyang takbir sampai dia bagi salam, macam mana dia sembahyang? Kalau dapat kita kaji hadis-hadis tersebut dan kita belajar, insya-Allah kita akan dapat melaksanakan suatu jenis ibadat sembahyang ini dengan yang terbaik. Memang kita buat ibadat nak yang terbaik, buat apa pun, sembahyang, puasa, zakat, haji, apa-apa ibadat, termasuklah sembahyang dia nak yang terbaik, yang berkualiti, yang dinilai oleh Allah Ta'ala, sembahyang yang paling okey sekali. Kena ikut Nabi. Jadi Aisyah kata, dia sembahyang panjang, dia sembahyang cantik. Bila satu kali Aisyah tanya,
laqad ghufirta ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala dah ampun dosa-dosa kamu yang terdahulu. Kalau kamu melakukan, andai kata kamu melakukan dosa yang akan datang, dosa kamu juga turut akan diampun. Kalau yang andai kata Nabi tak buat dosa, akan datang ni turut diampun. Kenapa bersungguh sangat buat ibadat ni sampai bekak kaki ni, hatta tawaramat qadamahu, sehingga tumit kaki Rasulullah ni bengkak, berdiri punya lama. Kita ni berdiri lama sikit gelisah ya. Oh, bulan Ramadan ni ada setengah masjid ya, setengah surau panggil imam tahfiz, panjang sikit kita dah susah hati ya. Susah hati. Kenapa itu imam ni? Dia buat batuk belakang. Batuk seorang semua sambung. Nak bagi isyarat kepada imam tu. Nak bagi suruh apa? Cepatlah sikit. Tak cepatlah sikit sembahyang ni. Di bawah tu ada moreh. Giliran aku ni buat laksa apa? Laksa kami Bandung ke nasi Arab ke. Imam ni tak faham-faham. Kita dah mudah gelisah. Tak boleh bau tu sampai masuk dalam surau ya. Apa yang dia memasak di dapur tu, bau tu masuk sampai dalam surau. Tak sabar-sabar nak berhenti sembahyang. Nabi SAW dia sembahyang lama. Kita kalau tak boleh sembahyang jemaah lama, tak apa, sembahyang seorang-seorang di rumah lama. Kami ni tak apa Al-Quran, tak apa, letak Quran di depan. Di dalam kitab fiqh sunnah dan beberapa kitab yang lain diharuskan, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Aisyah radhiyallahu anha, diharuskan kita baca Quran tengok mushaf. Kan di Saudi kan, ulama-ulama mereka jadi imam Saudi tu baca Quran, dia baca panjang kan. Ramai orang duduk di belakang dia tengok Quran sebab tak hafal, ramai tak hafal tengok. Boleh rupanya. Hukum fiqh kata boleh. Dan juga fatwa Aisyah radhiyallahu anha, dia kata boleh. Okey, kembali kepada apa yang kita bincangkan tadi. Sentiasa menyembah dan sentiasa apa tadi? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta sekali-sekala, selalu minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Tunjuklah olehmu. Kita belajar bahasa Arab ni, kalau amar ni suruh ya. Suruh itu bagi pihak atasan kepada orang bawahan. Sama-sama manusia dia boleh suruh lah. Ayah kepada anak suruh. Tetapi kalau pihak bawah kepada atas, iaitu hamba kepada Allah Ta'ala, bukan dia suruh. Dia dengan maksud doa. Ya Allah, tunjuklah kepada kami. Ihdina, berilah petunjuk kepada kami. Bukan kita Allah Ta'ala, wahai Allah, beri petunjuk kepada kami. Bukan aku tu. Maknanya ya Allah, berilah petunjuk kepada kami. Maknanya hidayah kepada kami. Sentiasa kena apa? Kena minta doa supaya kita ini dipandu dengan hidayah Allah, dipandu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita bimbang perbuatan kita, tindakan kita, gerak-geri kita tidak dipandu dengan ilham yang datang daripada Allah. Daripada nafsu kita buat kerja. Daripada syaitan, ni rosak. Nak buat sesuatu aktiviti, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sama ada dengan kita sembahyang istikharah. Saya baca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, kitab hadis ke, kitab tafsir, fiqh, tasawuf ni, saya jumpa banyak perkataan. Di antaranya perkataan yang disebut dalam kitab fiqh itu, dia kata fastakhartullaha. Bila orang minta aku tulis sebuah buku, sebuah kitab, aku beristikharah kepada Allah, minta petunjuk supaya apa yang aku buat itu dipandu dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Sedangkan ulama ni dah alim, doa lagi, minta petunjuk lagi kepada Allah Ta'ala. Ilmu ni banyak dalam kepala ni. Mereka ni menguasai ilmu alat, Quran, hadis apa semua, memang pakar. Ilmu alat, nahwu, sarah, balaghah, mantik ni, ma'ani, bayan, ma'ani, badi' ni semua pakar. Tulis je lah buku. Apa masalah? Tak. Beristikharah kepada Allah, doa supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk. Takkanlah orang yang jahil macam kita ni, orang yang common macam kita ni buat kerja sendiri, tak pandu kepada Allah Ta'ala. Kita nak mesyuarat, mengendalikan mesyuarat. Dalam mesyuarat ni macam-macam pandangan orang bagi, ada pro kontra, kadang-kadang jadi kelahi dalam mesyuarat. Kita doa kepada Allah Ta'ala, macam mana ni nak kawal mesyuarat ni. Kalau kita pengurusi mesyuarat,
pengurusi sekolah ke, pengurusi apa dia masjid surah ke, berdoa kepada Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala bagi petunjuk. Kita nak buat sesuatu aktiviti, sesuatu projek, banyak berdoa, banyak beristikharah. Sama ada dengan makna sembahyang istikharah ataupun doa. Hadirin sekalian, antara sembahyang istikharah dengan sembahyang hajat ni, kita sebaik-baiknya kita buat istikharah. Sebab istikharah juga memberi maksud hajat. Sebab saya terkaji dari sudut hadisnya, bahawa istikharah ni dia kuat dalil daripada sembahyang hajat. Kalau di sembahyang hajat ni dalil tidak kuat. Kalau di dalam Tirmizi hadis yang gharib, hadis dhaif sebenarnya bab sembahyang hajat ni, sebaiknya kita tukar dengan istikharah. Istikharah itu juga menepati maksud hajat sebenarnya. Cuma di dalam negara kita tak terkenal dengan istikharah ya. Kita terkenal dengan sembahyang hajat. Ada apa masalah, apa halangan, apa-apa musibah, apa-apa keperluan, semua kita sembahyang hajat. Kalau bolehnya, secantiknya, ini pandangan saya. Pandangan sayanya, secantiknya, sebaik-baiknya kalau kita nak buat tu, ada hajat-hajat tertentu kita sembahyang istikharah sebenarnya. Itu hadis kuat. Di sudut hadisnya. Hajat ni tidak kuat. Cuma dah orang ramai buat macam tu kan. Nak buat macam mana? InsyaAllah lah. Bila orang mengaji hadis betul-betul, dia akan faham lah. Sebenarnya sembahyang hajat ni tidak kuat dalil dia. Adalah hadis yang dhaif. Orang kata hadis dhaif boleh beramal. Boleh beramal sendiri-sendiri. Bukan dikempenkan untuk orang beramal dengan hadis dhaif ini. Dia ada syarat yang ketat untuk beramal dengan hadis yang dhaif. Tidak sewenang-wenangnya hadirin sekalian, di dalam ilmu usul hadis kita boleh beramal dengan hadis dhaif dengan sewenang-wenang. Dia ada beberapa syarat yang mungkin pada malam ni tak sempat nak kupas benda tu. Mungkin lain kali kita akan kupas. Ada masuk isya ke belum? Dah ya? Allah tak nak habis juga ya. Tak apa, saya tangguh dulu setakat ni. Boleh? 15 minit ni saya buka soalan. Supaya apa yang kita bincangkan tadi dapat kepuasan, kefahaman yang betul. Kalau satu hala je saya duk cerita je, tuan-tuan rasa tak seronok. Mungkin di sana, di dalam perbahasan tadi mungkin di sana ada kemusykilan. Jadi saya buka kemusykilan tersebut insya-Allah. Ya, sila. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat tu, Maliki Yaumiddin. Ya. Itu asalnya makna agama. Kenapa ulama mufasir menafsir ini sebagai hari pembalasan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Soalannya menyebut Maliki Yaumiddin. Ad-din itu sebenarnya agama. Soalan macam tu. Ini bukan jawapan, itu soalan. Kenapa diterjemahkan maknanya dengan hari pembalasan? Sebab daripada kecil lagi itulah yang kita dengar. Agama tu din. Agama tu din. Sebenarnya kita tak belajar tafsir dan kita tak belajar bahasa Arab. Itulah yang kita faham. Sebenarnya bukan begitu maksud dia. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan. Tengok dalam Quran sebut din. Inna din 'indallahil Islam. Din ada beberapa makna di sudut bahasa Arabnya. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih cara hidup selain daripada agama Islam, maka dia tidak diterima, dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Orang yang rugi di sini, ulama-ulama tafsir kata dihumbankan dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir, dengan geng-geng kafir. Jadi maksud ad-din di sini suatu makna dengan cara hidup. Makna yang kedua dengan maksud hari pembalasan. Ad-din yang dimaksudkan di dalam surah Fatihah itu bukan dengan makna agama, bukan dengan makna cara hidup, tetapi membawa makna kepada alam akhirat, memberi makna kepada hari pembalasan. Hari pembalasan ataupun hari kiamat ini yaumul qiyamah, yaumuddin, yaumul jaza, yaumul waqi'ah, yaumul sakhah, yaumul tammah. Hampir 100 nama-nama yang Allah Ta'ala bagi kepada hari kiamat. Apa tujuan, apa maksud nama tu banyak sangat. Hari kiamat ni terlalu banyak, hampir 100 kalau kita baca dalam Quran. Sebab apa tuan-tuan? Ulama-ulama tafsir kata untuk membangkitkan kegerunan, ketakutan, gementar hati kita kepada Allah. Sebut yaumul qiyamah, yaumuddin, yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul hisab, jadi takut. Sebab amalan kita akan dihisab. Jadi kesimpulan daripada soalan tadi, bahawa yang dimaksudkan di dalam ayat itu
iaitu hari pembalasan. Din yang dimasukkan di dalam ayat itu hari pembalasan. Okey, ada soalan yang lain? Ya, masa tidak ditentukan, cuma jangan semayang di dalam waktu karahah. 3 tempat tu kan. Selepas subuh, sebelum terbit matahari, naiknya matahari, orang sebut segalah masuk waktu duha ya. Dan tengah-tengah matahari ambak-ambang tu sebelum 3 lincir. Dan selepas asar, sebelum terbenam matahari. Jenis semayang istikharah ni sebahagian daripada semayang yang sunat, iaitu selain daripada waktu karahah, waktu yang ditegah. Boleh bila-bila tu semayang. Bahagian isyak ke, tengah malam ke, istikharah. Kita lepas subuh besok ada nak pergi musafir mana ke, nak buat sesuatu urusan ke, apa-apa buat, mayang dulu malam, minta pertolongan, minta tunjuk daripada Allah. Oh, kena minta tunjuk. Kita ni tunjuk pandai, saya sendiri lah. Dan banyak manusia ni tunjuk pandai, buat kerja ni tak minta bantuan pertolongan daripada Allah. Sebab tu banyak kantoi kerja kita tak berjaya, sebab kita tunjuk pandai pada Allah Ta'ala. Kita duk belajar Quran, kita tak faham. Setiap gerak kerja ni minta petunjuk daripada Allah. Bukan minta petunjuk di sudut hidayah bab agama saja, bab aktiviti kerja kita, untuk memastikan kerja kita tu tercapai, berjaya di dalam cita-cita dan segala projek dan aktiviti kita. Minta petunjuk, minta Allah Ta'ala dorong. Hak tu yang penting. Kita minta Allah, manusia tunjuk, manusia cerita macam mana, minta panduan daripada manusia. Hak Allah Ta'ala tak ada minta. Kalau minta pun tak bersungguh. Allah Ta'ala dulu kita minta, lepas tu baru minta kepada manusia sebagai wasilahnya.